Di sini lahirnya sebuah cinta. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kenapa? Terkejut ke? Kenapa Teacher Linda pakai macam ni? Kenapa Teacher Linda nyanyi lagu tadi tu? Okey, sebelum Teacher teruskan, izinkan Teacher bagi sedikit pengenalan. Okey, lagu tadi tu siapa yang nyanyi? Okey, siapa tahu lagu tu dinyanyikan oleh siapa? Okey, sebenarnya lagu tu dinyanyikan oleh Allahyarham Sudirman. Tajuk lagu tu Warisan. Yes, kenapa Teacher nyanyi lagu tu? Sebab, dengar tak dia cakap? Di sini lahirnya sebuah cinta. Okey, itulah tajuk kita hari ni. Jangan buat muka terkejut lagi. Yes, hari ni Teacher Linda ajar sejarah. Okey, sejarah tahun 6. Unit pertama dalam buku teks awak. To be specific, tajuk dia lahirnya sebuah cinta. Okey, hari ni yang kita akan kupas ialah tentang pembentukan Malaysia. Jom kita tengok. Okey, sebelum Teacher teruskan, Teacher nak bagi awak satu petikan kata-kata dari seorang famous figure. Tapi in English, tak apa, Teacher akan terangkan. Okay, the more you know about the history, the better prepared you are for the future. Apa maksudnya? Maksudnya, lagi banyak kita tahu pasal sejarah, lebih lebih kita bersedia untuk menghadapi masa depan kita. Okey, kata-kata bijak ni dikeluarkan oleh Theodore Roosevelt, Presiden US pada satu ketika dulu. Okey, jadi pentingnya belajar sejarah ni untuk kita tahu asal-usul diri kita. Okey, next. Okey, sebelum kita pergi ke topik seterusnya, Teacher nak tunjuk kat sini objektif pembelajaran kita hari ini. Awak akan dapat menerangkan sebab-sebab dan maklumat pembentukan Malaysia dan memahami dengan mendalam sebab-sebab pembentukan Malaysia dengan menjawab soalan dengan tepat. Akhir pengajaran nanti, Teacher akan bagi awak satu latihan. Senang je, jangan risau. Yang penting awak cuba fahamkan topik hari ini dan cuba jawab latihan tu. Okey? Okey, so hari ni Teacher akan cover beberapa topik kecil yang simple je. InsyaAllah Teacher akan cuba buat awak faham. Okey, mula-mula kita akan tengok pengenalan dan sebab-sebab pembentukan Malaysia. Dan kemudian awak boleh cuba latihan. Okey, cuba fahamkan fakta yang Teacher akan bentangkan sebentar lagi. Okey, sebelum tu, Teacher rasa awak semua tahu kan, asalnya negara kita bukan dinamakan Malaysia. Sebelum merdeka, negara kita dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, macam mana terbentuknya Malaysia hari ini dengan wujudnya nama Malaysia? Okey, sejarah pembentukan Malaysia ni sebenarnya berlaku selepas 6 tahun kita merdeka. Okey, iaitu pada tarikh 16 September tahun 1963. Sebab tu sekarang kita ada sambutan dan public holiday pada 16 September sempena pembentukan Malaysia. Okey, jadi selepas kita merdeka, 6 tahun selepas tu baru wujudnya pembentukan Malaysia. Okey, penggabungan ni sebenarnya disuarakan oleh siapa? Ada beberapa tokoh-tokoh negarawan yang terlibat dalam pembentukan Malaysia masa tu. Seperti David Marshall, Ghazali Shafi'i, Tan Cheng Lock, Lee Kuan Yew dan Perdana Menteri kita yang pertama. Siapa? Tengku Abdul Rahman. Okey, menurut Nordin Sopi'i masa tu, tahun 1974, dalam satu buku dia cakap, From Malayan Union to Singapore Separation. Idea penggabungan gagasan Malaysia ni sebenarnya dah lama dah ada idea untuk mereka nak gabungkan Malaysia. Tapi masa tu perbincangan ni hanya di kalangan pemimpin ke Asia Tenggara je. Dan masa tu pihak British tahun 1888 dan lebih serius pada tahun 1932, British berjaya menguasai 9 negeri Tanah Melayu masa tu, termasuk Sarawak dan Borneo. Okey, jadi terdapatlah tentangan daripada tokoh-tokoh di Asia masa tu dan di Brunei juga. Okey, mereka macam bagi cadangan yang lain seperti nak gabungkan alam Melayu. Okey,
Tunku menggunakan kaedah tunggu dan lihat. Sebenarnya masa tu Tunku Abdul Rahman dia dah tengok, tapi dia tak bagi apa-apa keputusan lagi. Dia lebih kepada tunggu dan lihat. Nak dapatkan pandangan daripada semua pihak. Okey? Okey, itulah sedikit pengenalan. Awak jangan risau. Kejap lagi kita pergi lagi mendalam. Okey. Awak tengok slide yang teacher sediakan ni. Okey, gagasan pembentukan Malaysia. Okey. Teacher dah simplify, dah simple kan macam mana nak bagi awak nampak gagasan pembentukan Malaysia ni. Okey. Sebenarnya cadangan ke arah pembentukan Malaysia ni macam teacher cakap tadi, idea tu dah ada. Cuma Tengku belum bagi apa-apa keputusan. Jadi, tercetusnya masa bila Tengku bersetuju. Okey, sebenarnya pada 27 Mei 1961 tu Tengku dah nyatakan persetujuan dia untuk bentuk gagasan Malaysia. Okey, Tengku Abdul Rahman dia bersetuju dengan cadangan pembentukan gagasan Malaysia ni pada tahun 61. Jadi gagasan Malaysia sebenarnya akan menjamin kedudukan politik yang lebih kukuh. Maknanya kalau terbentuknya Malaysia ni, Tengku tahu kita boleh selamatkan politik, perpaduan kaum. Jadi dapat wujudkan ekonomi dan sosial yang lebih stable. Okey, so pembentukan Malaysia memerlukan, tapi itulah pembentukan Malaysia ni memerlukan kerjasama banyak pihak, even British dan rakyat tempatan. Okey, so idea gagasan pembentukan Malaysia ni dipersetujui dan disuarakan oleh Tengku sendiri pada 27 Mei tahun 1961. Dan masa tu Tengku sedang memberi satu ucapan di Majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura. Okey? Okey, sekarang kita masuk sebab-sebab pembentukan Malaysia. Ini awak kena tahu, kena fokus kenapa nak tubuhkan Malaysia. Okey. Pertama, menjamin keselamatan negara. Kedua, memajukan sosioekonomi. Ketiga, mencapai keseimbangan kaum. Okey, ada 3 sebab kat sini. Kena ingat, kejap lagi awak kena jawab soalan. Okey, menjamin keselamatan negara, memajukan sosioekonomi, mencapai keseimbangan kaum. Okey, kita akan ulas satu persatu. Okey, jom kita tengok. Okey, jom kita tengok. Bawah faktor pertama tadi tu menjamin keselamatan negara. Jadi macam mana penggabungan penubuhan gagasan Malaysia ni boleh menjamin keselamatan negara? Okey, Singapura dengan Sarawak masa tu tengah hadapi satu ancaman komunis yang sangat aktif. Jadi pihak komunis ni berusaha sedaya upaya nak jadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis untuk disebarkan pengaruh dia. Jadi pada masa tu tanah Melayu dah ada pengalaman nak hadapi ancaman komunis. Sebab itulah Tengku rasa kita patut membantu Singapura dan Sarawak nak hadapi ancaman komunis ni. At the same time masa tu pengaruh komunis ni memang semakin merebak kat Singapura. Jadi Tengku rasa bimbang tengok keadaan tu, dan dengan penyatuan Singapura ke dalam tanah Melayu akan dapat sekat pengaruh komunis. Jadi pengaruh komunis juga tengah aktif kat Sarawak masa tu. Even Parti Bersatu Rakyat Sarawak memang dipengaruhi ideologi komunisme. Okey. Selain daripada itu, dengan penyatuan negeri-negeri ini ke dalam tanah Melayu, kita juga dapat mempercepatkan kemerdekaan. Okey, percepatkan proses kemerdekaan bagi Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Pada masa itu tanah Melayu dah merdeka. Jadi dengan penyatuan macam ni, kita dapat bagi kemerdekaan pada Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. At the same time, tujuan dia kita boleh tamatkan penjajahan British di Asia Tenggara. Okey, jadi itulah faktor politik yang pertama. Kita tengok yang seterusnya. Okey, so slide kedua. Okey, awak boleh tengok di slide. Faktor kedua tadi, memajukan sosioekonomi. Macam mana? Okey, so dengan penggabungan ni, kita dapat meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan. Okey, boleh tarik pelabur luar, boleh memajukan taraf hidup rakyat. Okey, macam mana semua tu boleh berlaku? Okey, bila kita bergabung negeri-negeri ini di bawah tanah Melayu, kita akan ada satu kerjasama ekonomi. Okey, negara-negara anggota ni kaya dengan macam-macam sumber asli. So, boleh jadi satu faedah ekonomi kepada tanah Melayu. Sebab Sarawak ada sumber asli dia, Singapura ada sumber asli dia. Jadi dengan penggabungan kita ada banyak sumber asli yang boleh menarik pelabur asing. Okey, so Persekutuan Tanah Melayu dapat bantu meningkatkan pembangunan ekonomi. So at the same time Tanah Melayu ni kaya dengan macam-macam sumber biji timah, dan Brunei banyak sumber minyak. Jadi kat situ kita akan dapat faedah. Okey, sosial pula, keseimbangan kaum. Macam mana kita boleh dapat keseimbangan kaum? Jom kita tengok.
Okey, faktor ketiga, mencapai keseimbangan kaum. Macam mana? Okey, dengan pembentukan Malaysia bila dia dah bergabung dengan negeri-negeri yang saya sebut tadi, kita boleh buat kita boleh dapat satu keseimbangan kaum. Okey, seperti awak tahu, 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Okey, so pada masa tu pencantuman dengan Singapura, Sabah Sarawak boleh mewujudkan satu keseimbangan kaum sebab masa tu di Singapura memang majoriti penduduknya adalah kaum Cina dan di Sabah Sarawak kita ada suku kaum Bumiputera. Jadi dengan penggabungan ni kita boleh wujudkan satu keseimbangan dan at the same time boleh mewujudkan perpaduan kaum. Okey. Okey, jadi itu sahaja 3 faktor yang awak kena tahu hari ini. Teacher dah cuba simplify the lesson today dan supaya awak senang faham. Nanti kelas yang seterusnya teacher akan sambung dengan topik-topik lain. Okey. Tadi hari ini yang awak patut tahu sebab-sebab penubuhan Malaysia. Kenapa nak ditubuhkan Malaysia? Ada 3 faktor tadi. Kalau rasa macam tak ingat, awak boleh tengok balik, ulang balik video pengajaran teacher ni. Senang tadi, awak boleh ingat first, politik. Kedua, sosioekonomi. Ketiga, keseimbangan kaum. Okey, penerangan awak boleh tengok balik video kalau awak tak faham. Okey, teacher dah cuba sedaya upaya untuk buat awak faham. Okey, jadi untuk uji kefahaman awak, teacher nak awak jawab latihan. Salin latihan ni dalam buku tulis sejarah awak dan kemudian awak boleh hantar kepada cikgu sejarah awak masing-masing. Okey, senang je. Teacher nak awak buat tik-tik-tik je. Okey, tandakan right untuk penyataan yang betul tentang sebab-sebab penubuhan Malaysia. Okey, teacher rasa sampai di sini saja virtual class untuk sejarah kita hari ini. InsyaAllah jumpa awak lagi minggu depan. Take care. Teacher Linda, sign off.